Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 3, bahagian akidah, pelajaran yang ke-13, beriman kepada hari akhirat. Kalau dalam buku teks, boleh tengok pada muka surat 99. Okay, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat. Okay? Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat itu? Okay? Beriman kepada hari akhirat itu ialah yakin. Yakin. Ni kena ingat, yakin ni kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta. Satu, hari kehancuran, dan kebangkitan semula. Ada dua. Satu, kita yakin kepada hari kehancuran. Yang kedua, kita yakin akan adanya hari kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan, sama ada syurga atau neraka. Okay, seterusnya kita tengok nama lain bagi hari akhirat. Okay, apakah dia nama lain bagi hari akhirat? Yang pertama, hari kiamat, yaumul qiyamah. Yang kedua, hari pembalasan, yaumuddin, hari pembalasan. Dan yang ketiga, hari perhitungan, iaitu yaumul hisab. Baik, itu nama lain bagi hari akhirat. Okey, kita tengok pula apakah perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini. Okay, yang pertama, pahala dan dosa. Seterusnya, kematian dan alam barzah, tanda kecil dan besar kiamat, kemusnahan alam dan kebangkitan semula, perhimpunan di mahsyar, hisab, mizan, titian sirat, syurga dan neraka. Cuba kita tengok huraian perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini. Cuba kita tengok yang pertama, pahala. Apakah dia pahala? Pahala itu ialah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mematuhi orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu ialah pahala. Jadi ingat ganjaran ini. Okay, yang kedua, dosa. Apakah pula dosa? Dosa tentunya lawan bagi pahala ni, iaitu balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melanggar larangannya. Orang yang melanggar larangannya, jadi itu balasan buruk itu dinamakan sebagai dosa. Okey, seterusnya kematian. Semua orang akan mati. Apakah yang dimaksudkan dengan kematian ini? Iaitu perpisahan antara roh dengan jasad. Apabila berpisah saja roh dengan jasad, matilah kita. Yang seterusnya, yang keempat, alam barzah. Apa maksud alam barzah? Alam barzah ni ialah alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Bila kita meninggal saja, bila kita meninggal dunia, kita akan berada di satu alam namanya alam barzah. Alam itu namanya alam barzah, iaitu alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Okay. Seterusnya, kita tengok pula apakah perkara lain yang berkaitan dengan hari akhirat ini. Okay. Kemusnahan alam. Apakah dia kemusnahan alam ini? Kemusnahan seluruh ciptaan Allah. Musnah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada langit dan bumi, termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Itu dinamakan sebagai kemusnahan alam.
Kemudian kebangkitan semula pula. Apakah yang dimaksudkan dengan kebangkitan semula? Okey, iaitu kehidupan semula. Selepas mati itu kita berada di alam barzakh, kemudian kita dibangkitkan semula. Dinamakan kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiup sangkakala kali kedua oleh malaikat Israfil. Okey, baik. Seterusnya mahsyar. Sebut sebagai padang mahsyar. Okey, apakah dia mahsyar ini? Mahsyar ni ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula, dan dibangkitkan daripada kubur mereka. Jadi kita akan berada satu tempat dinamakan tempat perhimpunan semua makhluk. Dinamakan sebagai mahsyar. Okey, seterusnya hisab. Hisab. Apakah dia hisab ini? Hisab ini ialah perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan, sama ada dari sebelah kanan atau kiri, mengikut amalan masing-masing. Okey. Seterusnya kita tengok juga perkara yang berkaitan dengan hari akhirat yang seterusnya, iaitu mizan. Apakah dia mizan? Mizan ni ialah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amalan baik dan buruk manusia. Jadi mizan ni ingat penimbang amalan. Okey, yang seterusnya lepas ditimbang, titian sirat. Apakah dia titian sirat ni? Titian sirat ini ialah titian yang merentang di atas neraka. Maksudnya bawah dia neraka. Antara padang mahsyar menuju ke syurga. Sana depan kita ni syurga, bawah kita neraka. Ada titian yang merentang, itu dinamakan titian sirat. Kita berada di mana? Di mahsyar ketika itu, nak menuju ke syurga, di bawahnya neraka. Itulah dinamakan titian sirat. Seterusnya ada dinamakan sebagai syurga. Apakah syurga ini? Syurga ini tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam ahli syurga ini. Dan yang terakhir iaitu neraka. Kita minta jauhkan. Allah SWT jauhkan kita. Janganlah kita ni masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Neraka ini ialah tempat yang dipenuhi dengan azab. Disediakan untuk golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah di antara perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Sekarang kita tengok pula tanda-tanda kecil kiamat. Apakah dia tanda kecil kiamat? Yang pertama, kurang bilangan para ulama. Para ulama ni ramai yang telah meninggal dunia. Seterusnya, kejahilan berleluasa. Manusia ni jadi jahil. Yang seterusnya, tersebarnya perzinaan dan arak. Banyak berlaku berzina, banyak orang minum arak. Seterusnya, banyak dibina bangunan pencakar langit. Bangunan-bangunan tinggi banyak dibina. Seterusnya, banyak berlaku peperangan. Itu tanda kecil kiamat. Kemudian, amanah dikhianati. Diberi amanah, dia pecah amanah, dia khianati amanah tersebut. Seterusnya, negara Arab dipenuhi sungai dan taman menghijau. Asalnya negara Arab ni padang pasir, tetapi dipenuhi dengan taman yang menghijau. Seterusnya, orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Jadi inilah di antara tanda-tanda kecil kiamat yang kalau kita tengok semuanya dah ada dah pada zaman kita sekarang ini. Cuba kita tengok pula tanda besar kiamat. Apakah dia tanda besar kiamat? Yang pertama, muncul Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, keluar Dajjal.
Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Yang seterusnya, matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian keluar dabah, keluar asap, dan yang terakhir berlaku gempa bumi di timur. Inilah di antara tanda-tanda besar kiamat yang bila berlaku satu tanda itu, dia akan berturutan. Berlakunya tanda-tanda kiamat tersebut. Ada satu lagi. Keluar api dari negara Yaman. Minta maaf. Ada satu lagi, tertinggal pula. Keluar api dari negara Yaman. Dia api ini daripada negara Yaman. Jadi itulah tanda-tanda besar kiamat. Seterusnya kita tengok pula apakah kesan beriman kepada hari akhirat ini. Bila kita beriman kepada hari akhirat tadi, kita dengar saja, Masya Allah Ta'ala, kita ni nanti akan mati, kita ni akan dihidupkan semula, kita ni akan dihisap, kita ni akan melalui titian sirat, kita ni akan masuk ke dalam syurga ataupun neraka. Apakah kesannya bila kita beriman kepada hari akhirat? Yang pertama, dari segi akidah, kita akan buat apa? Akan segera bertaubat. Setelah melakukan maksiat, kita bertaubat. Supaya apa? Supaya dapat mengelakkan diri daripada api neraka. Tadi kita tahu api neraka ni tempat azab, tak nak masuk. Kita ni nak masuk ke dalam syurga. Jadi bila kita melakukan maksiat, jadi kita segera bertaubat. Dari segi ibadah pula, kita akan buat apa bila kita beriman pada hari akhirat? Kita akan sentiasa memperbanyakkan amalan soleh. Sebab apa? Kerana yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghitung amalan manusia. Tadi kita ada satu namanya apa? Hisab. Mizan ada, kita percaya kan kepada hari akhirat tersebut, maka kita akan memperbanyakkan amalan soleh. Dari segi akhlak Islamiah, ialah akan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan supaya mudah melalui titian sirat. Kita lakukan kebaikan itu dengan bersungguh-sungguh, sebab nanti nak lalu melalui titian sirat ini, disebutkan melalui titian sirat ni ada yang sepantas kilat, ada yang macam kuda berlari, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot, ada yang tak sempat apa-apa dah jatuh ke dalam neraka tersebut. Jadi bila dengar macam tu, aku akan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, supaya nanti aku mudah melalui titian sirat tersebut. Saya rasa jika suka dengan video ni, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Sekian dahulu. Jazakallahu khairan katsira. Kredit juga kepada Ustazah Adura. Jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.